Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Kita berada di Kuching, Sarawak sekarang ini menantikan berlangsungnya Malam Gala AIFA 2023 yang jolong-jolong kali diadakan selepas pandemik, ini kali pertama, dan ini adalah edisi yang ke-6. Bersama dengan Budi sekarang ini adalah penerbit filem yang katanya dah melepaskan legasinya kepada anaknya. Tapi ura-ura terbaru tentang David Teo ni, kita rasa macam respect lah dengan kenyataan dia menegur seorang selebriti perempuan yang telah menanggalkan tudungnya, iaitu Masha Mashitah, yang gempar baru-baru ini. Katanya ramai orang kejar pahala dunia tapi tak ramai orang kejar pahala akhirat, yang dipetik semua oleh media-media utama dekat Malaysia ini. Agak begitu panas sebab ialah bila artis bertudung dan menanggalkan tudungnya, itu akan menjadi satu benda yang akan digembar-gemburkan oleh media. Jadi David Teo antara yang menegur, mungkin sebab beliau bukan non-Muslim dan ada memetik tentang akhirat. Mungkin boleh ceritakan sedikit teguran tersebut. Sebenarnya kan saya pun ada artis sendiri yang pernah bertudung, lepas tu buka tudung, lepas tu bertudung kan. I think ada beberapa artis lah. Kalau dah disebutkan, semua pun popular juga kan. So ada yang juga dah bertudung, terus bertudung. Seperti Emma Hasmi, Diana Amir, itu sangat puji lah. Masa yang paling ingat dia, Diana Amir, dia shoot itu Salam Cinta. Dia pun termimpi, dia kata dia termimpi. Dan after habiskan movie, dia kata saya mau tudung. Saya kata you fikir betul-betul. Kita tak boleh bertudung sebab ialah trend. Kita tak boleh bertudung sebab nak dapat job ke, atau nak senang nak jualkan tudung. That's why kita bertudung. Kita bertudung ialah atas kita ikhlas. Sama juga sebab saya pun ABD tiap-tiap hari saya bersembahyang. So kita tahu kalau Islam sembahyang 5 kali kan. Saya tiap-tiap hari sembahyang 108 kali mantra. So kita kena konsisten, iaitu tidak setiap masa, setiap saat jangan lupa Tuhan. Ini yang daripada in my heart lah kan. Sebab saya pun pernah sesat jalan pada dulu. Macam-macam kita sebab ke wang punya pasal, kita boleh tinggalkan kawan, kita boleh bergaduh dengan saudara, adik-beradik ke kan. Dan kita juga boleh buat sesuatu yang kita rasa itu benefit kita saja, tak fikir orang lain. Dan apabila kita dah sedar bahawa kalau kita ingat Tuhan, kita akan rasa bertaubat. Kita akan rasa, oh dulu saya pernah menipu orang. Dulu saya pernah sebab wang, saya sanggup memaksa-maksa orang buat full time kalau dalam direct selling masa dulu kan. That's why akhirnya saya pun kena ditipu. Sebab saya tipu orang, saya paksa orang. Akhirnya saya ditipu oleh orang dengan sekali 20 tahun untungnya habis dalam sekelip mata. So ini kesedaran daripada kita punya hati dan kita orang kata bertaubatlah. So saya fikir orang muda, like dulu saya pun muda, sekarang banyak artis pun muda. Saya fikir satu hari nanti dia akan sedar daripada orang kata sebenarnya jalannya. Itu sebab saya kata kalau dah setiap orang kalau sampai ke akhirat, semua orang akan tersedar balik apa yang semasa dia muda dia dah telah buat apa yang tidak betul dan bertentang dengan ajaran Tuhan. Isu tudung ni agak sensitif lah untuk diperbualkan. Tapi apabila teguran itu dibuat, Masha Mashitah ramai yang mengecam beliau. Antaranya malulah dengan selebriti daripada yang non-Muslim yang sebenarnya lebih tahu daripada orang Islam sendiri. Apa niat sebenarnya teguran tersebut? Tapi sebenarnya saya nak juga minta maaf lah atas saya tak sangka itu, sebagai kita dalam hati terfikir kita nak menceritakan. Bukan sekali saya memberi teguran kepada artis. Apa-apa yang berlaku biasa saya akan
keluar dalam Instagram saya lah. Tapi kali ini saya tak tersangka, especially mula dengan Budi. Dialah yang petik daripada saya punya Instagram menyebabkan dia yang mula dan gempas sampai sekarang dah dekat, I think ada more than 1 over week, masih ada keluar. Sehingga anak saya sendiri yang biasa tak tengok media bahasa Malaysia punya, dia kan banyak ikut western kan. Dia pun forward itu Instagram bagi saya. Ada banyak orang tentang cerita berkaitan dengan you, dia kata. Tadi dia baru WhatsApp saya, anak yang terakhir saya. So kawan-kawan saya pun tak sangka, because dia orang, saya punya classmate group pun forward itu komen di dalam group classmate saya. Dah semua dah umur meningkat pun ternampak. So bayangkan, I tak sengaja, bukan saya nak menjadikan ini nak mengejar popular, tak ada langsung. Dan kedua, tak sangka ini benda berterusan dekat more than 1 minggu. So kalau ada kesilapan, teguran saya atau tersasul, saya minta maaf lah dengan artis lah kan. Tapi saya dari ikhlas hati, dari kesedaran saya, sebab saya pernah lalu sesat jalan saya. So inilah tujuan saya. Adakah nanti bila bercakap tentang hereafter, tentang religious macam tu, dia mendekatkan macam orang cakap, David Teo ni nak peluk Islam ke apa? Sedangkan dia orang mungkin tak tahu yang agama lain pun ada yang menekankan pasal hereafter, akhirat ni semua. Ya, sebab kita kalau cerita cause effect, maksudnya kita hidup mesti baik datang, buruk datang, dia ada balasan. Ini dalam agama Buddha pun ada, agama Kristian pun ada, agama Islam pun ada. Dia satu haluan yang sama. Cuma ialah berbeza agama saja. Tapi kesedaran itu saya sangat penting, sebab saya sebenarnya the first agama yang saya baca ialah Al-Quran. Sebab masa itu direct selling, tinggal di ustaz punya rumah. Tiap malam selepas di ejen saya, tapi saya tidur rumah dia. Dia mula bercakap dengan saya Islam. Masa I banyak soalan. I bertentang juga dengan dia. Dia cakap ni kenapa? Why tak boleh? Why ini boleh? Why tak adil? Dan dia akan menjelaskan dengan satu by satu, sehingga saya tak ada soalan. So itu sebab saya mengucap terima kasih pada waktu Ustaz. Dia memberi saya knowledge yang begitu banyak. Dan dari segi pentadbiran di pejabat saya pun, saya mengamalkan cara Islam sebenarnya. Sebab 95% pekerja saya adalah orang Islam dan Melayu. So saya setiap hari, satu bangunan saya 8 tingkat, tapi semua ada loudspeaker dipasang dan diwajibkan pekerja lelaki saya akan kena bergigilan membaca doa pembukaan bekerja. Sama juga di lokasi, adalah wajib setiap hari syuting, di mana pergi mesti wajib. Dan I wajibkan pengarah atau PM atau assist director, di antara 3 mesti ada satu orang kena baca. Kalau tak ada, tak komplit, tak boleh dalam syuting. Okey. Alang-alang kita berada dekat AIFA dan pada malam ni akan berlangsungnya malam gala, di mana sebanyak 16 kategori. Berapa kategori kita tak pasti. Mungkin Mr. David sendiri boleh, apa expectation pada malam ni dengan filem-filem yang dipertandingkan, dan khabarnya ada 4 buah filem daripada Malaysia termasuk dalam kategori filem terbaik malam ni akan berebut takhta untuk berebut trofi untuk filem terbaik. Mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan tentang penganjuran AIFA kali inilah, khususnya filem-filem yang dipertandingkan. Sebenarnya antara ada 4 lah. Ada satu perjalanan terakhir, ada satu perjalanan, satu ialah Dawn, DAUN. Dan lagi ada 2 title saya dah tengok, tapi
Saya kalau bagi saya punya pandangan, saya nampak itu Don itu berbahasa Kelantan kan? You tengok tak itu? Duan, sorry. Duan, saya rasa dia ada kesenian, kebudayaan dan warisan. So saya nampak pertama dicalonkan ialah the best pengarah Sabi Yunus. Kedua ialah Christina yang the best heroine. Yang lagi satu the best pengarah, the best pelakon, lagi satu ada 3 kategori masuk. So saya harap at least dalam 3 boleh dapat satu lah oleh Malaysia. Dalam kategori dalam 4 itu saya rasa ini yang paling ada peluang lah dapat itu award. Okey. Sebabkan kita dah lama tak datang ke AIFA dan ini adalah siri yang ke-6 penganjuran AIFA, dan setiap kali saya datang ke AIFA saya akan berjumpa dengan Mr. David. Mungkin ada yang Mr. David experience lah untuk kali ini. Apa yang special kali ini? Pengalaman berada dekat Kuching Sarawak. Sebenarnya kalau cakap special, dari segi susunan dia setiap tahun lebih kurang sama, mesti bawa ada artis dari Hong Kong ke, dari kali ini ada Korea ke kan. Tapi bagi saya yang paling special ialah kita boleh bertemu dengan industri punya orang dari Malaysia, dari luar negara untuk berkolaborasi, untuk bercerita. Networking. Tapi kali ini sebenarnya saya ada satu special punya. Apa misi Mr. David? Dia setiap kali mesti ada misi. Ya, maksud saya ialah saya satu stone kill the 2-3 bird. 2-3 bulung. Satu batu lempar, 2-3 bulung dikena. So maksud satu daripadanya saya sudah bersedia untuk mula penerbitan sebuah filem di Sarawak. Yang agak big budget. Sekarang masih rahsia sebab kita di dalam perjalanan, dan Warbeli sudah setuju oleh pihak kerajaan Sarawak untuk berkolaborasi, bekerjasama, dan dia akan dijadikan satu filem yang agak lain daripada lain sejak saya menjadi penerbit. Okey, yang terbaru dengan kalau kita dapat lihat filem dah tak banyak dikeluarkan oleh Metro Wealth, tapi banyak menghasilkan ataupun menerbitkan drama. Tapi yang terbaru mungkin banyak-banyak drama Rampas Cintaku telah mendapat tontonan yang paling tinggi dekat View, ICE. Okey, dekat ICE. Itu satu membanggakan lah kan. 100 juta digital view. 100 juta. Banyak tu. Dalam OTT dia kira number 1 dan top di Malaysia lah. Apa rahsianya bila mengetahui filem macam ni orang suka kan? Filem-filem anak ikan ni orang suka. Sebenarnya kalau cerita rahsia nanti orang lain sudah tahu. Kita rahsia pun dalam rahsia tidak rahsia lah kan. Kita jangan tamak lah kan. Rahsia ialah sebab when you pergi ke OTT, you ada satu kepuasan sebagai penerbit dan karya bahawa kita tak terlampau tersekat di dalam lembaga penapis lah. Itu rahsianya sebenarnya. So kita you tengok di dalam TV, you takkan tengok di dalam ICE punya penampilan. Itu yang bezanya antara ICE boleh konsep ini boleh meletup. Even though ada orang dah pernah buat di dalam TV tapi beza. Dia punya penampilan totally beza. So sekarang kita sangat bertuah dan rezeki murah because dari Beijing punya ICE founder turun ke pejabat saya sekali dengan Hong Kong punya Asia punya branch manager, 2 orang sekali berbincang untuk nak collaboration lebih padat dan banyak. So dijangka tahun ini kita boleh buat lagi 3-4 punya siri yang berbeza. Ini satu kebanggaan saya rasa sebab founder lah ICE tau. So sebab dia punya viewing terlampau tinggi, tidak disangka oleh mereka. Jadi bukan orang Malaysia saja yang tonton, orang Hong Kong, orang Taiwan, orang Cina juga. Ya, dia kira international. Biar ICE dia international, termasuk Indonesia. Okey. Ya.
Tahniah. Sekian dulu pertemuan kita bersama dengan Mr. David Teo. Sebelum ini sekian ada satu Belum sekian, ada satu lagi pesanan dia last. Ya. Sebab sudah kian lama saya sudah berhenti untuk penerbitan filem sejak 2018. Luckily I berhenti dan itu COVID dan I tak ada terkena teruk sangatlah. Supaya saya punya wang masih boleh jalan dengan loring dengan lancar. So selepas kita dah rehat tahun ini 2023 saya berancang untuk 5 filem akan diterbitkan dalam 1 tahun ini. Sekarang sudah siap 1, bulan 5 dah siap, sekarang online dah dapat final LPF punya kopi. Kedua sekarang tengah syuting filem kedua dan hujung bulan ini akan filem ketiga dan sambung lagi 2 filem. So total ada 5, tapi satu daripadanya yang paling penting ialah we come back on the Jangan Pandang Belakang 2. Jangan Pandang Belakang 2 akan kembali guys. Hujung tahun ini akan mula syuting. So boleh bagi hint siapa yang jadi tajuk utama? Pelakon utama. Belum lagi confirm, tapi kalau sesiapa yang nak bagi cadangan sila bagi saya cepat sikit. Bulan kasihlah Pierre Andre. Pierre Andre kembali dengan apa? Julia Ziegler. Julia Ziegler itu ya, tapi I think yang dulu lah Intan Laidiana. Intan Laidiana dulu. Ya. Yang Julia Ziegler Jangan Teguh. Jangan Teguh. Title-nya. Last kali tak boleh teguh. Okey, itu saja saya nak inform kepada peminat-peminat Budi bahawa I am comeback. Comeback-nya MIG. Nantikan di Pawagam dan juga di OTT. Kalau banyak Rampas Cintaku ada musim kedua. Okey, thank you so much. Kita bercakap borak panjang dekat AIFA. Semoga sukses selalu sampai ke orang kata ke hujung dunia. Gitu. Sukses. Thank you so much. Thank you so much.